Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa nasta'in wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ma ba'd. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi kelas kita dalam mata pelajaran Maharat Al-Quran bagi tingkatan 5. Ya. Kita dah masuk bahagian yang baru, Al-Qismus Thalith, iaitu bahagian yang menceritakan tentang Rasmul Uthmani, dan pelajaran baru juga, Ad-Darsus Tsamin, di bawah tajuk Mabadi' Ilmi Rasmul Uthmani. Kita dah tengok sebelum ni takrif, pengertian dia, pengertian resam ni apa dia. Kemudian kita dah tengok juga siapa pengarang ilmu resam ni. Kemudian tajuk-tajuk ilmu resam ni apa. Seterusnya kita tengok hukmu ta'allumi ilmi rasmil Uthmani. Hukum mempelajari ilmu resam Uthmani. Wujubul kifai. Wajib kifai, iaitu fardu kifayah. Hukum belajar ilmu resam ni fardu kifayah. Kemudian istimdadu ilmi rasmil Uthmani. Istimdad ilmu resam ataupun sumber bagi ilmu resam ni apa dia? Sini ditulis ada 3. Ada 3. Yang pertama, irsyadun Nabi sallallahu alaihi wasallam likuttabil wahyi. Petunjuk ataupun bimbingan, tunjuk ajar, bimbingan, arahan daripada Nabi SAW kepada penulis wahyu. Maksudnya sini, di sini dia ada perbincangan, cuma saya tak nak panjangkan perbincangan ni. Kita cerita ringkas, kita cerita sikit lah. Cuma dekat sini dia ada perbincangan. Pertama, adakah Nabi tunjuk semua tulisan dalam mushaf? Pendapat pertama kata ya. Memang Nabi tunjuk semua. Nabi tunjuk semua. Nabi tunjuk satu-satu. As-salah tulis dengan waw. Az-zakah tulis dengan waw. Ya ayyuha tulis rapat. Kan? Maliki tulis tanpa alif. Sirat tulis dengan sad. Semua Nabi tunjuk. Semua Nabi bagi tahu. Ini pendapat yang pertama lah kata. Sebab bagi diorang Al-Quran ni adalah mukjizat. Jadi segala-galanya dari segi tulisan pun adalah mukjizat juga. Jadi Nabi juga yang ni lah, yang tunjuk semua. Ada pendapat yang kedua kata, tunjuk ajar Nabi tu hanya pada ayat. Ayat tu letak dekat mana? Ayat ni letak dekat mana? Surah ni letak dekat mana? Hanya tu je. Tapi dari segi tulisan apa semua, itu sahabat tulis sendiri. Maksudnya Nabi baca, sahabat dengar Nabi baca, kemudian sahabat tulis ikut bacaan Nabi tu dengan tulisan sendiri, dengan tulisan mereka lah. Tulisan diorang pada masa tu. Sebab apa? Pertama sebab lepas ni kita akan cerita yang mana para sahabat dia khilaf nak tulis perkataan at-tabut dalam Al-Quran dengan ha atau dengan ta. Jadi kalau ni pendapat yang kedua katalah, kalau Nabi dah bagi tahu, kenapa sahabat khilaf lagi? Maksudnya diorang tak tahu. Itulah. Itu hujah antara hujah mereka lah.
Kemudian satu lagi, kenapa setiap mushaf ada tulisan yang berlainan? Uh, Contoh mushaf Syam dengan mushaf Madinah, tulisan lain-lain. Kalau Nabi bagi tahu mesti satu tulisannya. Tak adalah khilaf. Itulah. Kemudian lagi satu yang paling penting, sebab apa? Sebab hujah yang dipegang oleh pendapat kedua ni sebab apa? Sebab Nabi ummi. Nabi tak erti menulis dan tak erti membaca. Jadi Nabi cuma bagi tahu ayat ni letak dekat mana, surah ni letak dekat mana. Tapi nak tulis tu Nabi tak tahu sebab Nabi tak tahu menulis, Nabi tak tahu membaca. Nabi ummi. Itu adalah mukjizat Nabi. Jadi kalau Nabi dah ajar para sahabat tulis, maka tak adalah lagi ummi tu. Itu khilaf lah. Dan dari segi hujah umminya Nabi ni pun khilaf juga. Adakah Nabi ummi sepanjang hidup dia? Ada pendapat yang kata Nabi ajar satu-satu ni. Pendapat yang pertama ni bagi diorang Nabi ummi tu sebelum turunnya wahyu. Bila dah turun wahyu, Nabi dah boleh baca, dah turun wahyu. Allah ajar Nabi membaca. Dan Nabi kenal huruf. Nabi kenal lah huruf ni. Sebab tu ada hadis Nabi kata kan, baca Al-Quran ni dapat 10 ganjaran kan, ataupun 10 pahala. Dan Nabi sebut huruf alif satu, huruf lam, huruf mim, Nabi sebut huruf. Jadi dari situ maksudnya Nabi kenal huruf. Jadi khilaf lah. Tapi ni khilaf lah. Perbincangan ni panjang. Ulama pun khilaf. Sama ada tulisan mushaf ni Nabi tunjuk satu-satu ataupun sahabat yang tulis dengan tulisan mereka sendiri pada zaman tu. Dan bila kata Nabi yang tunjuk satu-satu, maka ada perbincangan lagi tentang umminya Nabi tu. Adakah Nabi ummi sepanjang hidup dia? Ataupun Nabi ummi sebelum turunnya wahyu. Bila selepas turunnya wahyu, Nabi boleh baca, Nabi kenal huruf. Itu khilaf. Isu tu khilaf lah. Tak ada banyak pendapat lah. Ada beberapa pendapat. Kalau kita cerita panjang. Cuma sekadar untuk membuka minda para pelajar. Lepas ni boleh cari lah. Boleh kaji. Tanya guru-guru, tanya guru halaqah masing-masing. Kita boleh cerita dan pelajar-pelajar boleh kaji sendiri. Cuma dalam perbincangan kita, dalam kelas kita tak nak panjangkan. Sebab dah keluar tajuk dah. Jadi saya cuma bagi sekadar untuk membuka minda para pelajar dan sekadar untuk maklumat tambahan. Itu yang pertama, irsyadun Nabi. Yang kedua, al-masahiful Uthmaniyah. Mushaf Uthmaniyah. Itu 6 mushaf tu lah. 6 mushaf yang disalin daripada mushaf Abu Bakar. Mushaf zaman Uthman, mushaf zaman Sayyidina Uthman yang disalin daripada mushaf Sayyidina Abu Bakar. Masahiful Uthmaniyah. Ada 6 mushaf semuanya lah. Kemudian yang ketiga, al-masahiful mustansakhatu minha. Mushaf yang dinasahkan ataupun yang disalin daripada
Mashaf Uthmaniyah. Mashaf yang disalin daripada mashaf Sayyidina Uthman yang 6 tu. Maksudnya apa sini? Bila Sayyidina Uthman dia dah salin daripada mashaf Sayyidina Abu Bakar, dia dah salin 6 mashaf daripada mashaf Sayyidina Abu Bakar. Kemudian 6 mashaf ni dihantar bersama seorang sahabat, bersama seorang imam untuk menjadi sebagai guru, sebagai imam, sebagai sumber rujukan bacaan. Jadi bila setiap orang ni dah pergi tempat masing-masing, setiap sahabat ni dah pergi tempat masing-masing, maka mereka akan bacakan kepada penduduk tempat tersebut ikut mashaf masing-masing. Contoh Zaid bin Thabit, dia kepada penduduk Madinah, maka dia akan bacakan kepada penduduk Madinah sepanjang tahun tu daripada mashaf dia, dan orang ramai akan datang untuk salin setiap huruf, setiap perkataan, setiap bacaan. Mereka akan belajar, mereka akan talaqi, mereka akan salin daripada mashaf tersebut. Begitu juga dengan daripada tempat-tempat yang lain. Sebab apa? Sebab masa zaman tu lah Sayyidina Uthman dia nak selaraskan bacaan, dia nak selaraskan mashaf. Maksudnya penduduk Madinah, mashaf dia sama ada bacaan atau tulisan dia akan pakai daripada mashaf yang Zaid bin Thabit bawa. Jadi semua orang akan sepakat. Dan sahabat-sahabat yang lain pun nak tak nak dia kena ikut jugalah. Walaupun para sahabat ni dia ada mashaf masing-masing. Dia ada mashaf peribadi masing-masing. Tapi dia kena ikut jugalah. Dia kena ikut ketua ataupun imam ataupun sahabat yang dihantar pada tempat, pada setiap tempat tu. Dia kena ikut bacaan orang tu. Dia tak boleh ikut bacaan dia sendiri. Okey, itu 3. Pertama petunjuk daripada Nabi. Kemudian mashaf zaman Sayyidina Uthman yang 6 tu. Kemudian mashaf yang disalin daripada mashaf yang 6 tersebut. Okey. Itu 3. Okey, seterusnya yang keempat. Okey. Masailu ilmi rasmil Uthmani. Permasalahan, isu, perbahasan dalam ilmu rasam Uthmani. Apa dia? Al-ikhtilafu baina rasmil Uthmani war rasmil qiyasi. Iaitu perbezaan di antara resam Uthmani dan resam qiyasi. Contoh je macam tadi lah. As-salah, az-zakah. Okay. Kemudian ada juga kaedah yang lain. Dalam buku teks dia cakap, cuma dalam ni saya tak tulis. Saya ambil dia punya point saja. Sebab contoh tu pelajar-pelajar boleh tulis contoh, banyak contoh. Okay. Contoh dia bagi dekat dalam buku teks zidnahum. Dihazafkan alif selepas nun dhamir yang bersambung dengan dhamir maf'ul. Okay. Zidnahum. Ataupun allamnahu. Jadi huruf alif tu dia hazaf. Itu kaedah lah. Itu satu kaedah. Dalam resam Uthmani. Dia ada kaedah yang tersendiri. Okay. Nun dhamir yang bersambung dengan dhamir maf'ul. Okay. Okey. Ini sampai sini saja. Kalau ada persoalan ataupun tak jelas, boleh tanya dan rujuk pada guru halaqah masing-masing lepas ni insya-Allah. Okey, sampai sini saja. Lepas ni kita akan sambung pula faedah-faedah bagi ilmu rasam Uthmani. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.